Rangkuman Spotlight hari ini. Syamsul Iskandar hantar notis kepada Cik Gubat tuntut ganti rugi RM5 juta. Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Kira anjur sesi penerangan di Johor tarik lebih ramai ahli. Majlis peluncuran program Artificial Intelligence AI untuk rakyat. Anwar gesa Jerman guna pengaruh desak gencatan senjata di Gaza. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 22 Januari 2024. Kita mulakan berita dengan segmen Tangkis Fitnah. Syamsul Iskandar hantar notis kepada Cik Gubat tuntut ganti rugi RM5 juta. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin mengemukakan notis tuntutan terhadap Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubat supaya memohon maaf tanpa syarat berhubung hantaran berunsur fitnah di Facebook yang mendakwa beliau Syamsul Iskandar melakukan penyelewengan dana awam. Menurut Peguam Dato' SN Nair, anak guamnya menuntut Badrul Hisham menarik balik hantaran di Facebook itu dengan serta-merta dan memadamkan komen yang menyinggung perasaan dan bersifat memfitnah. Beliau berkata anak guamnya juga menuntut aku janji bertulis daripada Badrul Hisham untuk tidak mengulangi mana-mana dakwaan dan komen seperti dalam hantaran Facebook tersebut. Notis tuntutan itu mendakwa pada 5 Januari lepas, Badrul Hisham telah menerbitkan atau menyebabkan penerbitan suatu hantaran melalui akaun Facebooknya di bawah nama Cik Gubat yang telah menerima 803 reaksi, 146 komen dan 274 perkongsian setakat tarikh surat berikut. Nair berkata hantaran itu merupakan kenyataan-kenyataan fitnah yang membawa maksud antaranya Syamsul Iskandar telah menyalahgunakan kuasa sebagai setiausaha politik kanan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan penyelewengan dana awam seorang yang tidak jujur dan tidak boleh dipercayai. Menurut Nair, kenyataan fitnah itu tidak benar, berniat jahat serta penyelewengan fakta yang menunjukkan ketidakwajaran moral dan undang-undang di pihak anak guamnya dan pada dasarnya telah dilakukan dalam usaha untuk mencari publicity murahan untuk meraih manfaat dan tujuan politik. Berita seterusnya, Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Bercakap dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak dan menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Malaysian Indians too are loyal to Malaysia, aren't they? Malaysian But Chinese they are also are too loyal to Malaysia, aren't they? not completely. They want to identify themselves with their countries of origin. Culturally, yes, but nationally with Malaysia. Why should one be ashamed of their roots? Why should they forget their roots? Well, if they want to be Malaysians, they must also remember that they are Malaysians. Mahathir kemudian berkata bahawa masalah dia ialah apabila pendatang itu merujuk kepada kaum India dan Cina menganggap Malaysia sebagai negara sendiri tapi pada masa yang sama terus mengamalkan budaya dan adat mereka sendiri. Kenyataan beliau tersebut telah dikecam oleh banyak pihak termasuk Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan membantah kenyataan Dr. Mahathir Mohamad terhadap masyarakat India di negara ini kerana ia sangat tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri berkata lagi sebagai seorang bekas Perdana Menteri sejak sekian lama, tidak sepatutnya ada kenyataan yang menghina mana-mana kaum di negara ini sama ada majoriti atau minoriti. Kenyataan Tun Mahathir itu relevan, itu kenyataan yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang mantan Perdana Menteri sekian lama. Kemudian menghina mana-mana kaum, mana-mana sama ada majoriti atau minoriti. Dia memang terkenal. Melayu bagi dia malas, melainkan dia India dan China itu dianggap kurang loyal, melainkan beberapa kroni dia. Saya ingat kenyataan itu kita bantah keras, sangat tidak bertanggungjawab.
Saya merupakan pelajar 1990-an di Sekolah Kebangsaan dulu, dan fasa pertama Rakan Muda dulu telah dilancarkan pada tahun 1994 dan kini telah melalui tiga jenis fasa. Sekarang kita telah memperkasakan program Rakan Muda dengan memperkenalkan 10 gaya hidup baru untuk mengikut kesesuaian cita rasa belia pada hari ini. Program Rakan Muda akan diisi dengan aktiviti yang akan dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara bagi fasa pertama sekarang, dan semua program dan aktiviti ini akan mengikut gaya hidup, dan golongan belia 15 tahun hingga 30 tahun boleh memilih gaya hidup. Kalau suka 10 gaya hidup, anda boleh masuk saja 10 gaya hidup dan mengikuti program-program ini. Dan semua program ini adalah bertujuan untuk membantu golongan belia mengisi masa lapang mereka dan mempunyai satu platform di mana belia boleh berkumpul dan berinteraksi dengan orang yang mempunyai minat yang sama. Pembaharuan kali ini akan meliputi 10 gaya hidup baru, dan kita tahu 1990-an sehingga sekarang banyak perkara telah berubah. Ada 10 gaya hidup dan semua informasi telah kita naikkan dalam portal kita kbs.gov.my. Jika anda berminat, boleh pergi membaca mengenai 10 gaya hidup ini. Harapan saya semua anak muda 15 hingga 30 tahun yang mahu mengikuti program Rakan Muda boleh berdaftar dan menjadikan platform ini satu platform untuk mengeratkan hubungan antara kaum, dan ini adalah satu tool untuk unity, untuk perpaduan. Beralih ke segmen Buletin Keadilan. Ahli Parlimen Sungai Petani hadir mesyuarat PUIC gesa akhiri kezaliman Israel. Ahli Parlimen Keadilan Dr. Taufik Johari tampil menyuarakan sokongan Parlimen Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin, termasuk pembentukan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Dr. Taufik menyuarakan hal itu dalam mesyuarat Kesatuan Parlimen Negara Anggota OIC PUIC yang diadakan pada 9 hingga 14 Januari lalu. Menurut Ahli Parlimen Sungai Petani itu, Parlimen Malaysia telah menghantar 2 wakil termasuk timbalan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Datuk Ramli Muhammad Noor, dan beliau sendiri ke mesyuarat itu bagi mendesak mengakhiri kekejaman Israel selain menggariskan 5 tuntutan dalam mesyuarat tersebut. We must stand together as one big family to stop this genocide. In the name of Islam, in the name of humanity, we insist on an immediate halt to Israel's settlements and violence, emphasizing that these actions are barriers to peace. In conclusion, Parliament of Malaysia reiterates its unwavering commitment to the Palestinian cause, advocating for justice, peace and dignity on global scale, and reiterates its unwavering commitment to Palestinian cause. Memnun, syukran, tasyakur, adalim, terima kasih and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat ini merupakan usaha bersepadu oleh negara-negara Islam untuk mencapai gencatan senjata yang berlanjutan dan menghentikan segera jenayah perang termasuk pembunuhan beramai-ramai orang awam, khususnya wanita dan kanak-kanak oleh rejim Zionis di Gaza. Berita selanjutnya, kira anjur sesi penerangan di Johor tarik lebih ramai ahli. Koperasi Keadilan Berhad KIRA telah menganjurkan sesi penerangan bersama Majlis Pimpinan Wanita Johor baru-baru ini. Menurut pengerusi KIRA, Ryan Abdul Rahim, program yang dianjurkan di selatan tanah air itu bertujuan untuk memperkenalkan proses pertubuhan KIRA dan juga penggunaan aplikasi KIRA kepada 60 anggota keadilan bagi mendaftarkan mereka sebagai ahli KIRA. Selain itu, program member to member juga diperkenalkan sebagai sumber pendapatan sampingan untuk mereka. Terdahulu, KIRA didaftar secara rasmi di bawah Akta Koperasi 1993 pada tahun lalu oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertubuhan tersebut bertujuan membantu anggota parti yang menjadi anggota koperasi dalam menjana pendapatan menerusi aktiviti perniagaan yang ditawarkan
serta menjaga kewajikan anggota koperasi. Beralih ke Buletin Kerajaan Perpaduan. Majlis peluncuran program Artificial Intelligence AI untuk rakyat. Pada 16 Januari lalu, Kementerian Ekonomi telah mengadakan Majlis peluncuran program Artificial Intelligence AI untuk rakyat. Pelacaran disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Universiti Putra Malaysia. Hadir sama Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Program asas kecerdasan buatan AI untuk rakyat ialah inisiatif merapatkan jurang literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata program itu memberikan gambaran asas mengenai dunia AI kepada pelajar bertujuan menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor itu. Bagi golongan masyarakat yang lain, katanya, program itu dapat memberikan fahaman asas mengenai AI agar mereka lebih faham itu satu teknologi yang boleh membawa manfaat yang besar kepada individu, masyarakat dan seterusnya negara. Ianya bukanlah seperti yang telah digambarkan kalau kita tengok, kita banyak tengok Netflix sekarang, dan ada pihak yang menggembar-gemburkan bahawa AI ini adalah satu teknologi dan ancaman yang akan mengambil alih fungsi manusia seterusnya menawan dunia. Sebab itu, pemahaman asas mengenai teknologi AI ini sedang kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan dasar di pelbagai peringkat untuk mempercepatkannya. Kita juga perlukan satu program yang menyeluruh kepada rakyat biasa supaya ia membuka peluang kepada semua untuk mendalami teknologi yang kini sedang menerajui dunia digital. Dengan memanfaatkan peluang ini, insya-Allah kita mampu membina ekonomi digital yang khalis masa hadapan dan membolehkan Malaysia menjana nilai yang lebih tinggi di persada dunia. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan seluruh rakyat, terutamanya generasi muda, agar cepat menguasai perkembangan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan iaitu AI bagi memastikan mereka tidak ketinggalan. Beliau berkata lagi, teknologi tersebut perlu dikuasai seluruh kelompok rakyat bagi mengelakkan jurang besar antara golongan elit dan masyarakat pedalaman serta miskin bandar. Apa yang dilakukan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Ekonomi pada hari ini ialah mengenal pasti masalah ini dan mencari penyelesaiannya. Apa yang diluncurkan hari ini ialah memastikan supaya dengan kerjasama Intel supaya AI itu tidak lagi janggal bagi rakyat keseluruhan. Saya ucap terima kasih kerana kerjasama My Digital dan Intel memperkenalkan suatu tajuk yang sebenarnya baru. Ini yang saya selalu sebut dalam bidang pendidikan, macam penerokaan teknologi baru seolah menggapai langit. Dia sukar difahami, tetapi tidak terlalu sukar bagi kalangan muda. Dan menerima kenyataan ini, My Digital dan Kementerian Ekonomi mengambil inisiatif ikhtiar. Dari awal kita baru luncurkan beberapa bulan lalu program apa yang disebut transformasi digital dan diikuti dengan padu, dan pada hari ini awal supaya rakyat tidak ketinggalan. Dengan pelancaran itu, orang ramai kini boleh melayari portal pembelajaran kendiri secara atas talian AI untuk rakyat di www.ai.gov.my. Berita seterusnya. Anwar gesa Jerman guna pengaruh desak gejatan senjata di Gaza. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Jerman supaya menggunakan pengaruhnya bagi mendesak gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Palestin sekaligus membenarkan akses bantuan kemanusiaan. Anwar menyatakan pandangan itu kepada Menteri Luar Jerman Annalena Baerbock yang mengadakan kunjungan hormat terhadap beliau di Perdana Putrajaya 12 Januari lalu.
Dalam media sosial beliau berkata bahagian utama perbincangan adalah mengenai Palestin di mana beliau menegaskan pendirian Malaysia agar Barat menghentikan kepura-puraan mereka terhadap pendudukan Israel selama beberapa dekad selain mesti berusaha ke arah mengelak pembantaian terhadap orang awam termasuk kanak-kanak. Selain itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka juga senada supaya keperluan untuk menegakkan hak wanita dan kanak-kanak perempuan untuk pendidikan diberi penekanan khusus selain menyatakan kebimbangan terhadap isu Myanmar yang masih berlarutan. Datuk Seri Anwar memaklumkan beberapa perkara lain turut dibincangkan dan mendapat persetujuan bersama dalam mengukuhkan pelbagai aspek termasuklah aspek ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET) selain meningkatkan persefahaman antara budaya. Baerbock dan delegasinya kini sedang dalam lawatan ke Asia Tenggara iaitu Filipina dan Singapura selain Malaysia. Seterusnya, syarikat perlu bayar gaji pekerja asing meski tiada kerja menurut Menteri Sumber Manusia. Kerajaan baru-baru ini memberi amaran kepada majikan yang membawa masuk pekerja asing ke negara ini supaya membayar pekerja mereka walaupun tidak diberi kerja. Bercakap pada sidang media, Menteri Sumber Manusia Steven Sim memberi amaran kepada majikan yang ingkar bahawa kegagalan membayar gaji adalah pelanggaran undang-undang buruh negara. Menurut beliau, pekerja berhak ke atas gaji mereka walaupun kerja tidak dilakukan. Justru itu menjadi pendirian pihak kerajaan dan kementerian akan anggap pekerja yang masuk ke Malaysia wajib diberi gaji sama ada bekerja atau tidak. Sim berkata keputusan itu dicapai semasa mesyuarat jawatankuasa bersama pengurusan pekerja asing antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri yang diadakan pada 16 Januari lalu. Nama saya Satya Kumari, anak perempuan Punggawanem. Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio ATM Minel FM. Pada 2012 lagi, saya dah join Rakan Muda. Masa tu saya belajar dekat Universiti Sains Malaysia Penang. Dekat Universiti Sains Malaysia, kita ada Sekretariat Rakan Muda di mana banyak aktiviti-aktiviti kita akan organize dan kita akan buat melalui Sekretariat Rakan Muda ni. Seperti bantuan mangsa banjir, kita akan buat aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus diteruskan sebab saya lihat platform Rakan Muda ni amat besar, terutamanya kepada golongan muda kat luar sana tu, sebab dengan penglibatan aktiviti-aktiviti Rakan Muda ni, seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul, dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join Rakan Muda. Lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri. Harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join, sertai Rakan Muda secara ramai-ramai. Ajak kawan-kawan semua masuk Rakan Muda. Banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat. Yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui Rakan Muda. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. Haji 2024, semua 25 syarikat PJH sedia pakej rahmah bawah RM50,000. Semua 25 syarikat pengelola jemaah haji PJH bersetuju untuk meneruskan tawaran pakej rahmah dengan harga bawah RM50,000 bagi musim haji tahun ini. Pengarah Eksekutif Haji, Lembaga Tabung Haji, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, semua PJH yang dilesenkan memberi jaminan bahawa mereka menyahut seruan kerajaan untuk menyediakan pakej terbabit kepada bakal jemaah yang memilih untuk tidak menunaikan ibadat haji menerusi pakej Muassasah TH. Dalam pada itu, beliau mengingatkan bakal jemaah yang terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada tahun ini hanya memilih pakej disediakan oleh 25 PJH yang dilesenkan agar tidak menjadi mangsa tipu. Beliau turut memaklumkan pihaknya akan membuat pengumuman mengenai harga atau bayaran bagi pakej muassasah serta pengeluaran surat tawaran kepada mereka yang terpilih untuk menunaikan haji pada tahun ini dalam masa terdekat. Berita seterusnya.
Malaysia kalah 0-4 kepada Jordan pada perlawanan pembukaan kumpulan E. Malaysia bermula dengan langkah sumbang pada penampilan pertama di pentas Piala Asia selepas 17 tahun apabila tumbang 0-4 kepada Jordan dengan bekas bintang Kedah Darul Aman FC Mahmud Al-Mardi muncul wira The Chi Valors One dalam aksi kumpulan E pada 16 Januari lalu. Pada aksi sulung kedua-dua pasukan dalam kempen kali ini di Stadium Al-Janub itu, kegagalan skuad Harimau Malaya bimbingan Kim Pan-gon menyesuaikan diri dengan intensiti perlawanan menyaksikan mereka dihukum apabila ketinggalan 0-2 hanya selepas 18 minit permainan. Ini merupakan penampilan keempat Malaysia di pentas Piala Asia yang menyaksikan pasukan negara terkandas di peringkat kumpulan dalam 3 edisi terdahulu, masing-masing pada edisi 1976 di Iran, 1980 di Kuwait dan ketika menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Dalam pada itu, Korea Selatan mencatat kemenangan 3-1 ke atas Bahrain dalam satu lagi aksi kumpulan di Stadium Jassim bin Hamad. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Anak petani membawa galah, galah terbakar berwarna merah. Hari ini memang kalah, tapi jangan pernah menyerah. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.